الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الأمين وقائد الدعاة المجاهدين الذي جاءنا بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah pada malam ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan. Dan sebagai biasa tidak ada tazkirah walaupun difahamkan dengan ada krisis tak boleh tazkirah. Jadi kita teruskan juga dan kita tahu bersama manfaat tazkirah kepada kita semua. Dan saya yakin doa kita di sini bukan dipaksa untuk mengenal tazkirah. Bukti ini pada malam tadi walaupun ibu putih satu menyebut nanti walaupun sudah hujan maknanya ada kesedaran minat sendiri lah iman atau iman sebab jadi yang tak berlari ke depan apa itu kita harus dihidup daripada nanti insyaAllah kita akan mengenal kepastian mereka berbeda mengalami insyaAllah dan saya mengharapkan tuan terus bersama beberapa di sini hingga akhir. Berkenallah terakhir. Dan sebelum saya menyebut atau Ustaz yang menyampaikan secara yang kepada kami, yaitu berkenaan dengan penyampaian sumbangan ataupun tugas kepada miskin. Kita buka lagi pada pakai ia satu lebih tadi kalau berapa. Jadi dialurkan dan mengenai terkini ada jemaah kita juga percaya kita akan pertimbangan kepada rumah anak yatim dekat dengan al-Waqaf Persira. Saya itu Persira lah, tapi saya tak memiliki lah. Ada satu rumah anak yatim yang katanya dia tahu pokoknya ada 30 orang anak yatim itu yang saya diperlukan. Dan mereka ni kata sahabat kita yang pengawal istilah modern kan yang orang bersuara itu tapi mereka menulis itu tidak ada hasilnya. Jadi kalau kita ada perkembangan itu ada sebetulnya tidak juga. Jadi saya kita menyebut apa itu untuk oleh total masyarakat. Ini mic TV dalam. Oh, TV. Nak rakam masuk TV ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saja je bagi panjang mukadimah. Ya. Saya ni tak biasa ceramah panjang. Diberitahu sini paling singkat 45 minit. Saya tazkirah biasa 10, 15 minit, 20 minit je. Ya. Yang saya hormati pengerusi majlis kita pada malam ini, pengerusi dan jawatankuasa musalla. Dan seterusnya kepada tak lupa kepada Tuan Imam, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga pertemuan dan perhimpunan kita pada malam ini termasuk di antara amal saleh yang akan menjadi bekalan kepada kita untuk dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nantinya.
Pertama, saya maklum mungkin tahun-tahun hadapan Jawatan Kuasa Surau ataupun musalla tak payah jemput saya lah aku. Takut dengan sebab jemput saya terhalang menjemput tokoh-tokoh besar lagi. Saya badan je besar. Sebab saya tengok dalam iklan tu, semalam Salahuddin Ayub, hari esok Allahu Akbar. Jadi macam rasa walau badan besar rasa kecil duduk tengah tu gambar. Baik. Kalau sekiranya dah tak ada sangat dah, tokoh-tokoh besar semua sibuk belaka, dah tak ada orang ustaz nak penuhkan tempat kosong je ni, baru boleh. Tak apa letak saya pun mana-mana pun. Akan selepas daripada itu. Yang kedua, oleh kerana ataupun arahan secara rasmi ke tak rasmi telah dikeluarkan, maka sebagai rakyat yang baik malam ni saya tidak akan menyampaikan tazkirah. Kerana mengikut dan menghormati peraturan itu, tidak menyampaikan tazkirah. Cuma kebetulan saya datang untuk beramah mesra, ziarah saudara-saudara di sini. Lepas tu sama-sama tumpang solat sunat tarawih. Lepas tu ambil kesempatan sembahyang tarawih ni dia kena sembahyang yang rehat, relax. Jadi sama-sama sembahyang tadi dah siap, kita santai ni kita borak-borak saja. Sama-sama borak tu kita saling nasihat menasihati sebagai satu daripada tuntutan dalam agama sesama Muslim untuk saling nasihat menasihati di antara satu sama lain. Kalau orang kata beri tazkirah ke tak? Kan? Majlis nasihat menasihati itu yang pertama. Kan? Yang keduanya, kerana mengganggu solat tarawih, tak ganggu sebab lepas tarawih. Yang ketiga, larangan itu tidak dibenarkan di masjid dan surau. Jadi kita ni musalla. Itu dia. Bukan masjid dan bukan surau. Baik. Jadi tak ada masalah. Jangan siapa-siapa ada rasa melanggar undang-undang atau mana-mana perkeliling peraturan, kita melakukan perkara yang betul. Baik. Saya pun tak tahulah mikir guana tak tahu. Jadi payah sangat. Susahnya lah. Baru-baru ni bising. Kerana ada orang Islam yang murtad, yang nak dimurtadkan, mudahnya terpengaruh hanya kerana jamuan makan malam, mengaku bahawa faktor itu disebabkan oleh jahilnya masyarakat kita. Kita sepakat bersetuju masyarakat kita jahil, tapi belah-belah bersetuju tazkirah tak boleh juga. Tazkirah tak boleh juga. Saya mula-mula sebelum daripada tarawih dulu dah, kalau bila dijemput untuk persiapan Ramadan, saya pusing surau-surau dan masjid. Tajuk saya berkait dengan persiapan Ramadan. Mesti saya akan sentuh tentang kelebihan dan keutamaan tazkirah di dalam bulan Ramadan. Kelebihan dan keutamaan tazkirah. Bercakap tentang tazkirah boleh tak? Cuma beri tazkirah tak boleh. Saya ni beri nasihat lagi ni. Kan? Apa yang payah sangat untuk faham kelebihan dan keutamaan tazkirah, khususnya di dalam bulan Ramadan. Yang pertama dulunya saya ulang sebutlah malam ni dalam mukaddimah. Kau sampai habis terus tajuk tazkirah lagi. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala menyukai, saya sebut dalam turutan ibadat, bila kita nak menghampirkan diri pada Allah, taqarrub ila Allah. Agama mengajar kepada kita keutamaan dalam menghampirkan diri kepada Allah ialah dengan perkara-perkara fardu. Itu yang pertama. Hadis 40 susunan Imam An-Nawawi, riwayat Imam Bukhari. Hadis yang ke 30 berapa dah, boleh cek dah semula. Hadis ni berkait dengan wali. Orang Melayu dia suka cerita wali ni. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidak adalah menghampirkan diri seorang hamba itu kepada aku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai, melainkan perkara yang telah aku fardukan ke atasnya, mimma aftaradtu alaih. Dalam banyak turutan amalan, salat tarawih sunat, baca Al-Quran dalam setengah keadaan wajib dalam salat, setengah keadaan sunat. Apa dia lagi amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan? Tetapi majlis ilmu ataupun ilmu itu termasuk dalam kefarduan. Amalan tazkirah yang kita buat ini memenuhi dua tuntutan kefarduan. Yang pertama fardu ilmu,
Yang ni masyhur kita sebut. Anak-anak kita pun hafal. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu ke atas orang-orang Islam. Ataupun memenuhi kefarduan dakwah. Balighu anni walau ayah. Ya. Sama ada dalam setengah keadaan menjadi fardu kifayah, dalam setengah keadaan menjadi fardu ain. Tetapi perkara itu fardu. Dan Allah mencintai sekiranya kita mendekatkan diri kepadanya dengan amalan-amalan fardu. Maka nak banding kedudukan solat tarawih dengan tazkirah, keutamaannya ialah pada tazkirah. Keutamaannya ialah pada ilmu. Itu yang pertama. Yang keduanya, bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Nah, dalam bulan ini kita digalakkan untuk tadarus Al-Quran, sima'il Quran, tilawah Quran, qiraatil Quran. Dengar Quran digalakkan, baca Quran digalakkan, dituntut. Tadarus Al-Quran juga dituntut. Tadarus Al-Quran, dengar Al-Quran, baca Al-Quran, kesemuanya itu adalah merupakan suatu ibadat, tetapi dalam masa yang sama dia adalah merupakan wasilah atau wasail kepada tujuan ibadat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita baca Quran bukan semata-mata untuk baca. Tujuan Quran diturun bukan untuk dibaca. Allah suruh kita tadarus Al-Quran bukan semata-mata terhenti dengan tadarus. Kerana tujuan Al-Quran bukan hanya untuk ditadaruskan. Tetapi tujuan Al-Quran sebagaimana yang kita dengar sepanjang bulan Ramadan ini, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, iaitu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Beriman dengan Al-Quran setelah kita memahami, menghayati, mengimani dan menunaikan tuntutan Al-Quran. Itu tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan Al-Quran akan menjadi ibadat yang paling utama mengatasi seluruh ibadat-ibadat yang lain. Kefarduan yang paling utama ialah beriman kepada Al-Quran. Saya buat perumpamaan. Beriman kepada Al-Quran lebih utama daripada puasa itu sendiri. Puasa ni rukun Islam. Beriman pada Al-Quran rukun iman. Selamanya rukun Islam akan duduk lebih tinggi daripada rukun iman. Tak, lebih tinggi daripada rukun iman. Hatta kalau sekiranya seseorang itu beribadat pada malam Lailatul Qadar di dalam Masjidil Haram, di depan Kaabah, di tengah malam yang sunyi, saat yang paling hebat, pada malam yang sangat hebat, di bumi yang luar biasa barakahnya, di hadapan bangunan binaan yang luar biasa, pun tidak akan dapat menandingi keutamaan dan kelebihan beriman kepada Al-Quran. Tetap beriman kepada Al-Quran menjadi kefarduan yang paling utama mengatasi kefarduan-kefarduan yang lain tadi. Hatta dalam senarai rukun iman pun, rukun iman yang lain itu terhimpun dalam beriman kepada Al-Quran. Beriman pada Allah, kita boleh kenal Allah, yakin kepada Allah kerana Al-Quran sampai kepada kita. Kita percaya kepada Nabi Muhammad, manusia biasa yang diutuskan oleh Allah. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, adalah kerana Al-Quran yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Kita beriman pada malaikat, hari kiamat, qada dan qadar, juga kerana apa dia? Kerana pengkhabaran itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Besarnya beriman kepada Al-Quran. Dan kita kena ingat, Al-Quran ini saya sebut tadi kan, merupakan kitab petunjuk. Bagaimana kita nak mengisi keperluan dan tuntutan tersebut? Kadang-kadang kita silap faham. Kita kata, mana ada ustaz? Tak ada. Al-Quran ni perintah suruh kita di bulan puasa, tak ada. Tak ada pun cerita Rasulullah SAW menganjurkan supaya beriman, menghayati, memahami makna. Memanglah sebab orang Arab, dia tak payah dah suruh. Al-Quran itu bahasa Arab.